Okay, kelas selamat pagi. Assalamualaikum. Good morning. Okay, untuk Assalamualaikum. okay, untuk pelajar Hayat boleh nampak saya punya screen? Hayat boleh nampak? Okay. Ya. Entire sessions. Okay, boleh nampak Boleh, okay. Kemudian pelajar fizikal boleh nampak screen? Boleh. Okay, bagus. Screen tak nampak itu, suara je. Screen tak nampak lagi? Uh, Okay. Okay, boleh nampak dah? boleh Madam. Ya. Okay, bagus. Okay, jadi kita continue kita punya kuliah. Okay, hari Isnin hari Isnin tu kita dah bincangkan 8.2 asymptote, tapi kita baru evaluate kan, iaitu contohnya lah. First step kita substitute kita punya yang ni ke dalam function. Jika kita dapat infinity over infinity, kita akan bagikan dengan highest power of denominator. Buat apa ni? Okay, saya juga dah minta awak buat soalan dalam GC saya tengok okey, cuma ramai yang tertinggal perkataan limit. Tak kisahlah limit infinity ke, nilai 2 ke, apa-apa kan. Jadi selagi kita belum evaluate, yang ini kena tulis juga Lim. Okay, jadi hari ni kita masuk kepada vertical dan juga horizontal asymptote. Okay, boleh? Arif, boleh tak tutup mic? Arif Hakim? Okay, kita mulalah Okay, vertical asymptote. Saya tunjukkan bentuk dia, katakan sini paksi X and Y, ini vertical asymptote. Okay, horizontal asymptote pula yang selari dengan X axis. Contohnya yang inilah. Okay, ini adalah horizontal asymptote, ini adalah vertical asymptote. Okay, untuk horizontal asymptote, vertical asymptote dulu, kita akan ambil limit X approach to satu value. Okay, kemudian function dia tak kisah. Sini mesti dapat infinity. Hasil dia mesti infinity. Okay, jadi yang ni kita tengok. Hasil dia adalah satu infinity, tak kisahlah positif atau negatif. Okay, jika kita dapat hasil dia infinity, baru kita kata X equal to A adalah kita punya vertical asymptote. Okay, itu saja untuk vertical asymptote. Okay, kita tengok contoh. Dekat nota dia ada bagi step by step. Okay, step 1 kita akan cari domain. Kita tahu denominator tak boleh zero. Jadi sebab tu dia kata X tak boleh 1 dan juga 2. Sebab denominator tak boleh zero. Okay, jadi domain kita, kalau kita dapat 1, 2 ni lah negative infinity to 1, 1 to 2, 2 to infinity. Okay, itu adalah domain kita. Jadi, kalau kita tengok step yang kedua, okay, bila kita dapat 1 dan 2, okay, contohnya kat sini, 1 dan 2, okay, 1 dan 2 mungkin kita punya vertical asymptote. Sebab tu dia kata suspect. Kemungkinan itu adalah kita punya vertical asymptote. Tetapi kita kena check dulu. Okay, check tu kita masukkan infinity lah. Okay, kita tengok example 7. Okay.
Boleh faham ke setakat ni yang saya cakap? Boleh Okay, saya ambil warna lain lah. Ya? Okay, thank you. Alright. Okay, kita mula Okay, sekarang kita review function fx. Seterusnya kita nak cari dia vertical asymptote. Okay, step 1 kita akan cari domain dia, iaitu kita refer kepada denominator, iaitu denominator, ya? Ya kan? Ada lagi. Okay, ada ramai. Yes. Okay, dah Okay, saya ulang semula lah Okay, kita tengok example 7. Kita beri satu function fx. Seterusnya kita nak cari dia punya vertical asymptote. Okay, nak cari vertical asymptote, first step kita cari dia punya domain, iaitu denominator tak boleh equal to 0. Okay, kemudian kita faktorkan x. Okay, jadi x tak boleh mengambil nilai 0. X juga tak boleh equal to 2. Okay, 0 ni daripada sini, 2 daripada yang ni. Okay, sekejap ya, macam ada yang nak masuk. Tak ada. Okay, tak ada. Okay, jadi dekat sini kemungkinan x equal to 0 dan juga x equal to 2 adalah vertical asymptote. Tapi kita tak boleh terus kata macam tu. Kita tak boleh terus conclusion macam tu. Kita kena test. Okay, kalau kita ambil number line 0, 2. Oleh kerana nilai x tu tak boleh mengambil 0 dan juga 2, itu sahaja yang tak boleh. Yang lain boleh. Kan? Domain kita yang ni lah. Ataupun kalau nak tulis domain pun bagus juga sebenarnya. Okay, domain fx kita adalah daripada negative infinity to 0, union 0 to 2, union 2 to infinity. Okay, itu step 1. Step 2, okay, oleh kerana kita kata x equal to 0 mungkin vertical asymptote, kita test dulu pada x equal to 0 dulu Okay, sekarang saya test dekat point 0 yang ni. Jadi saya kena test 0 from the left dan juga 0 from the right. Okay, sekarang saya test. Jadi saya akan consider limit x approach to 0 from the left. Satu lagi limit x approach to 0 from the right. Okay, function kita adalah 4 over x square minus 2x. Yang ini pun sama, 4 over x square minus 2x. Okay, macam biasa kalau kita nak evaluate limit, masukkan 0 ke dalam function, kita akan dapat 4 over 0. Okay, kalau 4 over 0 ini adalah equal to infinity. Ingat lagi kalau infinity kita kena tahulah positive infinity ke negative infinity. Okay, macam mana saya nak tahu dia positive ataupun negative infinity? Number line. Ya. Okay, daripada sini kita nak x approach to 0 from the left. Jadi saya boleh pilih x equal to negative 0.9. Okay, masukkan 0.9 ke dalam function ni. Okay, kita dapat nilai positif ke negatif? Kita akan dapat satu nilai yang positif. Boleh? Jadi saya dapat positif infinity. Okay, biarkan dulu. Kemudian kita masuk pula x approach to 0 from the right. Okay, from the right dari sebelah kanan ni lah. Okay, kalau kita substitute 0 ke dalam function itu, kita masih dapat 4 over 0. Jadi ini pun infinity. Okay, katakan saya nak masuk nilai, saya masuk x equal to 0.1. Okay, masukkan 0.1 ke dalam function, kita akan dapat satu nilai yang negatif.
Okay. Sebenarnya kita tak kisah dia positive infinity ke negative infinity. Yang penting kita dapat infinity. Okay. Asalkan kita dapat infinity, baru kita kata x equal to 0 adalah kita punya vertical asymptote. Okay, macam mana saya dapat 0? Daripada sinilah. Okay, oleh kerana saya test pada 0 dan saya dapat infinity, baru kita kata x equal to 0 adalah kita punya vertical asymptote. Boleh ke? Boleh, madam. Boleh. Okay, tadi saya baru test pada value yang pertama iaitu 0. Saya kena test juga pada second value 2. Okay, jadi kita ulang benda yang sama. Okay, sekarang yang kedua. Okay, masih lagi step yang kedua Sekarang saya nak test x equal to 2. Adakah dia vertical asymptote kita ke bukan? Okay, jadi macam tadi, kalau kita refer kepada domain 2 dekat sini, jadi saya kena test from the left dan juga from the right. Okay, jadi saya akan ambil limit x approach to 2 from the left dan juga limit x approach to 2 from the right. Okay, the function masih lagi ni lah yang sama. Okay, macam tadi nak evaluate limit, masukkan 2 ke dalam function. Semua x kita masukkan, jadi kita untuk denominator kita akan dapat 4 minus 4, jadi kita akan dapat 4 over 0. Okay, 4 over 0 pun infinity. Okay, kita tengok limit from the right pula. Jadi kalau kita evaluate masih lagi 4 over 0, ini pun adalah infinity. Okay, nak tahu dia nilai dia positif ataupun negatif. Jadi kita masukkan nilai lah. Okay, kita nak approach 0 to from the left yang ini. Jadi saya boleh substitute 1.9. Okay, masukkan 1.9 ke dalam function tu, kita dapat nilai positif ke negatif? Kita dapat nilai negatif. Okay, 2 from the right, kita masukkan 2.1. Okay, substitute 2.1 into our x dalam function ini, jadi kita akan dapat nilai yang positif. Okay, apakah conclusion dia? Vertical asymptote exist ke tidak? Exist sebab kita dapat infinity. Okay, baru kita boleh buat conclusion iaitu x equal to 2 adalah kita punya vertical asymptote. Jadi kita dapatlah vertical asymptote tu. Ya, okay. Sharing. Okay dah? Ya, ada apa nak tanya tak setakat ni? Markah dia satu untuk domain. Domain tu boleh buat dalam bentuk ni pun boleh. Dalam bentuk yang ni pun boleh. Mana-mana satu pun boleh. Tapi mesti ada domain lah. Okay, satu markah dekat conclusion. Selalunya satu markah jalan kerja lah, iaitu awak punya perfaktoran ke apa kan. Okay, jadi nak cari domain je selalunya 2 markah. Seterusnya test. Okay, test, kita akan test bagi markah from the left. Awak tulis ni je, from the right dengan function yang betul. Yang ni pun dapat satu markah. Lepas tu conclusion dapat nilai infinity ke apa ke, ini pun jadi satu lagi dekat sini. Jadi untuk vertical asymptote pada satu point, selalunya yang ni yang boleh dapat 5 markah. Yang ni 2 markah. Okay, jadi kalau ada 2 point, kat sini ada 5 markah lagi lah. Okay. Clear? Okay.
Kalau tak ada masalah, kita pergi kepada example seterusnya, number 8. Kita nak cari dia punya vertical asymptote. Okay, jadi macam tadilah vertical asymptote. Langkah pertama, kita cari domain. Domain kita akan refer kepada denominator ni lah. Iaitu x minus 11 mesti greater than 0. Perlu ada equal ke tak perlu? Perlu tak ada equal to 0? Ada siapa nak try? Tak perlu, sebab apa tak perlu Okay. Kalau kita diberi fx equal to set of x minus 11 sahaja, kalau yang ini, kita akan ambil x minus 11 greater or equal to 0. Tetapi untuk kes sekarang, dia berada dekat bawah. Okay, denominator tu boleh tak 0? Tak boleh walaupun dia ada set, kita ambil greater than 0 sahaja sebab dia berada di bawah, di denominator. Kalau dia dekat atas macam ni, kena ada equal to 0. Okay, jadi kita tengoklah kita punya set berada di atas ke dekat bawah. Kalau dekat atas mesti ada equal, kalau dia dekat bawah denominator tak boleh ada equal. Okay, semua boleh faham Okay, jadi x tu mestilah greater than 11. Okay, seterusnya domain kita adalah 0 to 0 pula. 11 to infinity. Okay, sebab x tu boleh ambil apa-apa nilai yang greater than 11 sahaja. Less than tak boleh. Okay, seterusnya 11 tu mungkin kita punya vertical asymptote Tapi kita tak boleh terus kata macam tu. Kita kena test dia juga. Okay, kalau saya buat number line dekat sini, 11, domain kita berada di sini sahaja. Okay, jadi untuk yang ni saya kena test limit x approach to 11 from the right. Okay, sebab domain berada di situ. Okay, function kita apa 7 over 7x over set of x minus 11. Okay, jadi oleh kerana kita nak test from the right, sebab itu domain berada di situ sahaja, jadi saya boleh masukkan nilai, masukkan 11 ke dalam function, kita akan dapat 77 over 0. Jadi apa-apa nilai over 0 sama juga dengan infinity. Cuma saya nak tahu dia positif ataupun negatif, saya boleh masukkan 11.5. Okay, masukkan 11.5 ke dalam semua x yang ada. Jadi kita akan dapat positif infinity. Okay, jadi kalau positif infinity, kita boleh buat conclusion ni lah. Okay, asalkan kita dapat infinity, baru kita kata x equal to 11 adalah kita punya vertical asymptote. Boleh? Okay, katakan ada student, dia dapat domain yang ni. Tapi dia tak pedulikan domain, dia terus check juga limit x approach to 11 negative 77. 11, bukan x minus. Lepas tu dia kira-kira. Okay, sebenarnya kalau awak tertulis yang ini, kita akan deduct markah. Yang ini tak perlu tulis sebenarnya. Kalau tulis juga kita akan tolak 3 markah tak silap saya. Sebab maksudnya dia tak faham apa itu domain. Okay, ingat ya, domain adalah nilai x yang boleh dimasukkan. Okay, ada apa nak tanya ke setakat ni? Ya ke? Baik, macam tak ada je.
Tak ada. Oh, okey, sekejap sekali lagi. Tak jumpa lah dia. Okey, kita teruskan lah Okey, jadi itu je lah vertical asymptote. Okey, untuk horizontal asymptote, kita akan ambil limit x approach to infinity. Kita akan consider positive infinity dan juga negative infinity jugalah. Okey. Lepas tu, macam biasalah masukkan infinity ke dalam function. Katakan kalau kita dapat infinity over infinity, kita kena ingat baliklah, kita akan bahagikan dengan highest power of denominator. Okay. Kalau kita dapat satu nilai, nilai itu yang akan menjadi kita punya horizontal asymptote. Okay, Asrul. Okay, kita tengok example 9. Okay. Jadi kita nak cari horizontal asymptote. Okay, untuk mencari horizontal asymptote, kita akan ambil limit x approach to positive infinity dan juga limit x approach to negative infinity. Okay, masukkan function kita iaitu 3x over x minus 2. Okay, macam ada orang nak masuk tadi. Okay, jadi kita gantikan infinity ke dalam function, kita akan dapat infinity over infinity. Okay, infinity over infinity, kita kena bahagikan highest power of denominator. Okay, jadi pada limit x approach to positive infinity. Okay, kita refer kepada kita punya denominator, x yang paling besar adalah x kuasa 1 Jadi saya kena bahagikan dengan x. Okay, jadi kita punya numerator pun kita akan bahagikan dengan x. Dia mesti yang sama. Okay, lepas tu bila kita simplify, saya padam dululah ini. Okay, bila kita simplify, kita akan dapat limit x approach to infinity 3 over 1 minus 2 over x. Okay, once again kita substitute kita punya x infinity, jadi kita akan dapat 3 over 1 minus 0 equal to 3. Okay, untuk horizontal asymptote, oleh kerana kita dapat x, kita dapat 3, jadi daripada sini kita akan buat conclusion iaitu y equal to 3 adalah kita punya horizontal asymptote. Okay, boleh faham ke? Boleh Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, untuk horizontal asymptote kita akan ambil y. Kalau vertical asymptote tadi x Mana? Ni x. X. Okay, vertical asymptote kita mesti dapat infinity. Kalau kita dapat infinity, baru kita ambil value yang kita test tu adalah kita punya vertical asymptote. Tetapi untuk horizontal asymptote, hasil itu yang akan menjadi kita punya horizontal asymptote. Okay? Boleh Kalau tak ada masalah, kita teruskan dengan continuity. Okay, continuity at a point. Okay, maksud continuity tu adalah kalau kita lukiskan graf tu, kita boleh tanpa angkat pen pun kita boleh lukiskan graf, baru dia continuous. Okay, contoh yang ni kalau kita lukiskan graf dia, sampai sini kita stop, kemudian kita angkat pen kita kan. Jadi yang ni tidak continuous. Continuous. Yang ni pun not continuous. Pula 2 kali. Continuous. Okay, untuk example A dan juga B, yang ini continuous. Okay.
Okay, kalau kita lukiskan graf, kita boleh nampak lah daripada contoh tadi Katakan tanpa lukis graf pun, kita boleh cari dia punya, adakah dia continuous ataupun tidak. Dengan memenuhi 3 syarat. Okay, syarat pertama, dia mesti define pada value tersebut. Okay, katakan kita nak test adakah dia continuous pada point A. Okay, pada point A kita nak test adakah dia continuous ataupun tidak. Okay, first step, nilai A is defined. Iaitu pada nilai A tu sendiri ada Y dia. Okay, syarat yang kedua, limit tu mesti exist. Okay, exist kita tahu from the left dan juga from the right, nilai dia sama, equal. Okay, syarat yang ketiga, value dekat A, bahagian pertama dan juga bahagian yang kedua tu sama. Okay, kita tengok example 1. Okay, sekarang kita nak tengok adakah dia continuous pada x equal to -4. Okay, yang ini saya point out pada x equal to 4. Okay, kalau kita tengok graf dia sendiri, adakah dia continuous? Continuous ke tidak kalau berdasarkan graf? Tak continuous sebab kita akan sketchkan graf dia macam ni. Kemudian kita angkat pen kita, kita sambung pada point tu dekat bawah. Kemudian kita sambung kat sini. Okay, itu graphically lah kalau kita nak tahu dia continuous atau tidak. Okay, kalau kita tanpa menggunakan graphical method, okay, jadi syarat pertama. Okay, jadi limit pula salah. Okay, dia mesti define pada point tersebut. Iaitu f -4. Okay, dekat that particular point, apakah y dia? Y dia sama juga dengan 3. Equal to 3. Betul Okay, jadi syarat pertama dia define. Okay, syarat pertama telah dipenuhi. Okay, syarat kedua, limit tu mesti exist. Okay, limit exist, kita mesti ambil x approach to -4 from the left dan juga limit x approach to -4 from the right. Okay, tak kisahlah function dia apa kan. Okay, sebab soalan ni dia tak bagi function Jadi limit x approach to -4 from the left yang ni, kita akan gunakan graf ni kan. Okay, jadi y dia menghampiri 4. Okay, x approach to -4 from the right. Okay, from the right pula macam ni bentuk dia. Okay, y dia pun menghampiri 4. Okay, apakah conclusion dia? Adakah limit to exist? Ya, iaitu kita boleh buat conclusion limit x approach to -4 fx is equal to 4. Okay, syarat yang ketiga. Okay, adakah nombor 1, saya guna pen ni. Okay, nombor 1 nilai dia 3. Nombor 2 nilai dia 4, jawapan dia 4. Okay, dekat sini adakah syarat ketiga dipenuhi? Tak. Okay, kita boleh buat conclusion -4 tak sama dengan limit x approach to -4 fx. Okay, jadi fx is not continuous at x equal to -4. Okay, boleh faham tak contoh ni? Boleh Okay. Walaupun syarat pertama dan juga syarat kedua dipenuhi, iaitu dia define pada point, limit to exist, tetapi syarat ketiga tidak dipenuhi, iaitu nilai ni tak sama dengan ni. Okay, kita tengok example lain. Okay, example yang ni. Kita nak test adakah x equal to -1 continuous.
Okay, jadi kita buat syarat pertama. F negative 1. Okay, pada point negative 1, Y dia sama juga dengan 3. Okay, yang ini syarat pertama dipenuhi, iaitu define pada point itu sendiri. Okay, kemudian syarat kedua, kita kena ambil lah limit x approach to negative 1 from the left. Satu lagi limit x approach to negative 1 from the right. Okay, negative 1 from the left macam ni. Okay, jadi function yang ada, sinilah graf dia. Jadi y dia menghampiri 3. Okay, seterusnya x approach to negative 1 from the right. From the right macam ni, jadi function yang terlibat, yang inilah graf yang terlibat. Jadi y dia pun equal to 3. Okay, cuba tengok syarat yang kedua. Adakah limit to exist? Exist kan, iaitu limit x approach to negative 1 fx equal to 3 sebab nilai ni sama. Okey, jadi syarat kedua pun dipenuhi. Kemudian saya pergi pada syarat ketiga. Okey, adakah f negative 1 sama dengan limit x approach to negative 1 fx? Sama ke tidak nilai dia? Sama. Sama. Okey, oleh kerana sama, okey, maksudnya syarat ketiga pun dipenuhi lah. Okay, oleh kerana syarat ketiga dipenuhi, baru kita boleh buat conclusion iaitu fx is continuous at x equal to negative 1. Okay, boleh? Okay, cuba tengok dekat yang ketiga ni. Okay, saya nak test adakah dia continuous pada x equal to 2. Jadi macam biasa kita buat syarat pertama F2. Okay, F2 ada nilai tak dekat F2 sendiri? Ada nilai ke y dia? Tak ada. Okay, jadi kita terus kata bahawa F2 is not defined. Okay, jadi oleh kerana syarat pertama pun tak dipenuhi, kita tak perlu buat syarat kedua ketiga lah. Terus kita kata bahawa fx is not continuous at x equal to 2. Okay, jadi kalau kita tengok example yang ni, syarat pertama tak dipenuhi, terus kita kata dia tidak continuous. Kalau example yang ini pula, okay, walaupun dia define, limit tu pun exist, tetapi oleh kerana nilai tak sama, kita akan kata bahawa dia pun tidak continuous. Okay, ingat dia continuous bentuk macam ni lah. Syarat pertama dipenuhi, dia define pada that point. Kemudian limit exist dan nilai tu sama. Okay, seterusnya example 2. Okay, kat sini we need to sketch. Ya. Madam. Okay, tak ada. Ya, ya betul. Yang tadi yang x tu yang first tadi. Okay. X Ini equal to negative 3 negative 3. Madam Jawapan punya dia ayat tu not continuous. Continuous. Kita Kita sekarang test dekat negative 4. Okay, kita test pada negative 4 Negative 4. So dia punya conclusion dia masih dekat negative 4. Dia punya so dia masih continuous Tak continuous. Tak. It's not, ya betul. Okay, faham. Okay. Tak continuous. Tadi saya sebut continuous ke tidak
Tak kan? Cuma tulis je lah. It's not continuous. Okay. Tak. Okay, thank you. Okay, saya tengok balik. Pada x equal to negative 4, dia tidak continuous. Kemudian pada negative 1, dia continuous, betul. Yang ini not continuous, okay. Right. Okay, kita tengok example 2. Okay, sekarang kita nak sketchkan graph. Saya rasa graph ni senang je kot. Kan, linear je. Y, X. Okay, dia berubah dekat 4. Punca ni lah saya buat sini. Okay, kalau X2 equal to 4, pada nilai itu sendiri, Y dia sama juga dengan 3. Yang ini. Dia ni kita buat dan circle. Tak payah buat line lah saya rasa. Okay. Kemudian jika dia tak sama dengan 4, dia akan dapat satu straight line. Okay, jadi nak dapatkan straight line tu, saya cari point. Saya gantikan when X equal to 0. Jadi F0 equal to 2. Okay, dekat sini. Kemudian kalau X equal to berapa lagi X equal to 5 lah Saya ambil satu nilai selepas dia. Jadi F5 equal to 7. Okay, 7 dekat sini. Okay, jadi kita buat satu straight line, gradient positif. Tetapi pada X equal to 4, kita buat macam ni lah. Okay, boleh ikut ke setakat ni? Boleh. Okay, jadi sekarang kita nak tengok adakah dia continuous ataupun tidak pada X equal to 4. Sherin? Okay. Jadi kita buat 3 step tu lah. Okay, step pertama F4. Okay, based on graph yang telah kita buat tadi, X equal to 4, Y dia equal to 3. Okay, kalau tak lukiskan graph, kita boleh refer pada sini lah. Pada X equal to 4, Y dia sama juga dengan 3. Okay, syarat pertama dipenuhi iaitu dia define pada nilai itu. Syarat yang kedua, saya nak tengok adakah limit exist ke tidak. Jadi saya kena consider limit X approach to 4 from the left. Satu lagi limit X approach to 4 from the right. Okay. Kalau 4 from the left, okay, function dia adalah X plus 2. Okay, evaluate limit, masukkan 4 ke dalam fx, jadi kita akan dapat equal to 6. Okay, 4 from the right masih lagi function yang sama. Yang ni pun equal to 6. Okay, apakah conclusion untuk this part? Okay, adakah limit to exist? Exist. Ya, limit to exist. Okay, jadi syarat kedua pun telah dipenuhi. Okay, tetapi syarat ketiga, adakah dia continuous? Adakah F4 equal to dengan limit Fx? Okay, adakah nilai dia ni sama? Tak sama. Okay, jadi oleh kerana tidak sama, kita punya conclusion adalah, therefore, Fx is not continuous at X equal to 4. Okay, boleh? Sebab syarat ketiga ni tak dipenuhi. Okay. Seterusnya example 3. Example, okay. Okay, example 3, kita nak prove that F is continuous at X equal to 2. Okay, dia tak minta kita sketch graph pun kan? Jadi tak perlulah kita nak sketch graph. Okay, jadi saya pergi kepada first step. Okay, F2. Oleh kerana kita nak test pada 2, jadi sini F2 lah. Okay, function yang mana kita nak gunakan? Adakah X square plus 1 ataupun X plus 3?
X plus 3. Kenapa kita ambil X plus 3? Sebab yang ini yang ada equal. Okay, masukkan 2 ke dalam function ni, kita akan dapat equal to 5. Okay, kemudian saya pergi kepada kita punya syarat yang kedua, iaitu saya kena consider limit X approach to 2 from the left dan juga limit X approach to 2 from the right. Okay, jadi kalau kita tak sure which function yang kita nak gunakan, kita boleh buat number line lah. Okay, dekat sini kita kata X less than 2. Okay, less than 2 macam ni. Function yang kita gunakan adalah X square plus 1. Untuk X greater or equal to 2, to the right, okay, functionnya adalah X plus 3. Okay, sekarang saya nak X approach to 2 from the left. Okay, from the left macam ni. Jadi function yang saya akan gunakan adalah kuadratik. Okay, seterusnya kalau saya nak X approach to 2 from the right direction dia macam ni, function yang kita gunakan adalah X plus X. Okay, X plus 3. Okay, seterusnya evaluate limit tersebut. Masukkan 2 ke dalam function ni, jadi 4 plus 1, 5. Okay, masukkan 2 ke dalam function ni, kita akan dapat 5 juga. Okay, conclusion dekat sini adalah limit to exist, iaitu limit X approach to 2fx equal to 5. Okay, apakah conclusionnya? Adakah dia continuous? Ya. Iaitu F2 sama dengan limit X approach to 2fx. Okay, oleh kerana syarat pertama dipenuhi, syarat kedua dipenuhi dan syarat ketiga dipenuhi, baru kita kata dia continuous. Continuous at X equal to 2. Okay. Saya rasa kita ada 2 lagi contoh. Okay. Okay, contoh yang keempat. Kita nak cari value of C. Okay, value of C. Kemudian kita diberi piecewise function. Kita nak test pada X equal to 3. Okay, saya boleh buat number line lah. Jika dia less than 3, kita gunakan function X square plus X square minus 1. Jika dia greater than 3, kita gunakan 2cx. Okay, continuous. Jadi kita boleh pergilah syarat pertama. Dia mesti define pada 3. Okay, jadi kita tengok yang ada 3 yang ni. Jadi saya gunakan function X square minus 1. Okay, masukkan 3 ke dalam function ni, kita akan dapat 3 squared 9. 9 minus 1, 8. Okay, syarat kedua, continuous at X equal to 2. Okay, yang ni sebenarnya kita nak tengok dia punya limit lah kan, syarat kedua. Okay, iaitu limit X approach to 3 from the left dan juga limit X approach to 3 from the right. Okay, 3 from the left yang ni negatif, yang ini. Jadi saya gunakan function X square minus 1. Okay, seterusnya X approach to 3 from the right. Okay, right yang ini saya akan gunakan function 2cx. Okay, seterusnya evaluate limit tersebut. Jadi kita akan dapat 9 minus 1, 8. Okay, masukkan 3 ke dalam function ni, kita akan dapat 6c. Okay, oleh kerana dia kata function tu memang continuous, secara tak langsung limit tu pun mesti exist. Jadi oleh dia kerana soalan kata dia adalah continuous,
Therefore, dia mesti exist, iaitu limit x approach to 3 from the left mesti sama dengan limit x approach to 3 from the right, iaitu 8 equal to 6c. Jadi daripada sini kita tahulah c sama juga dengan 4/3. Okay, jadi sebenarnya kalau soalan tu kata dia continuous, selalunya tak perlu buat yang ini pun tak apa. Okay, walaupun sepatutnya kita buat step by step kan. Tetapi oleh kerana dia continuous, secara tak langsung dia mesti exist. Jadi sebab tu kita consider jalan kerja yang ni. Boleh faham ke? Boleh, madam. Boleh. Boleh, madam. Okay. Kemudian saya tengok example 5. Okay, dia kata ini pun kita kena cari find constant C and D such that the function hx is continuous. Dia dah kata bahawa hx tu adalah continuous di mana-mana je. Okay, jadi yang ini, jadi saya skip first step boleh Okay, saya tukar dulu kepada number line. Jika x2 less than 4, kita gunakan function 2x. Di antara 4 to 9, we will use function c set x plus d. Greater than 9, x plus 1. Okay, jadi oleh kerana dia continuous, dia pun mesti exist Jadi saya test dulu pada x equal to 4. Iaitu limit x approach to 4 from the left. From the left yang ni saya gunakan function 2x. Okay, kemudian equal to limit x approach to 4 from the right. From the right, function yang kita akan gunakan adalah c set x plus d. Okay, evaluate function tu lah, masukkan x kita 4, jadi kita akan dapatlah 8 equal to 2c plus d. Okay, dekat sini kita tak boleh selesaikan sebab kita ada 2 unknown. Okay, jadi kita teruskan kepada kita punya point yang kedua. Kita nampak kita akan buat bersama serentak, kita boleh namakan ni sebagai first equation. Okay, seterusnya at x equal to 9 pula. Okay, oleh kerana dia continuous, dia juga mesti exist, iaitu limit x approach to 9 from the left. Okay, from the left. Okay, arah yang ini, kita gunakan function c set x plus d. Okay, equal to limit x approach to 9 from the right. Okay, from the right macam ni. Function yang kita gunakan adalah x plus 1. Okay, evaluate limit. Jadi masukkan 9 ke dalam function, dapatlah 3c plus d equal to 10. Okay, yang ni menjadi kita punya second equation. Okay, ataupun saya boleh rewrite kepada 10 equal to 3c minus d. Itulah yang ini kita punya second equation. Okay, lepas tu kita buat persamaan serentak je lah kan. Okay, katakan saya ambil 1 plus 2. Okay, constant 8 tambahkan dengan 10, 18. 2c minus, tambahkan dengan 3c dapat 5c. D, tolak D habis. Jadi c kita equal to 18/5. Lepas tu bolehlah kita dapatkan nilai bagi D. Substitute ke dalam ni ataupun nak substitute dalam ni pun boleh, mana-mana satu yang suka. Okay, boleh? Okay. Okay, jadi itu ya.
Okay. Kenapa? Okay, Tan. Yang mana? 10 minus 3C. Ini Okay. Sekarang kita nak Okay, boleh. Okay, yang lain ada soalan tadi? Siapa yang tadi girl tadi nak tanya? Tak ada soalan dah Okay. Okay, jadi kita dah habis topik ni. Okay, jadi awak boleh cuba soalan tutorial. Untuk tutorial sebenarnya saya dah bincangkan soalan sampai limit limit to infinity dah. Cuma vertical asymptote dan juga horizontal asymptote tu awak boleh cuba ke. Okay. Okay, jadi next week kita akan mula face to face kan. Okay, saya rasa petang ni awak boleh dapat awak punya jadual. Mungkin ada kelas yang dapat kot. Okay, tapi ada juga yang belum lagi. Jadi saya rasa petang ni kita petang. Ya. Ya. Equal to ya betul. Saya calculation saya lah Okay, betul. Sini saya rewrite jadi plus je lah. Okay, faham. Okay, faham Tan. Okay, yang ini jadi yang ini salah lah Okay, saya buat semula. Okay, kita tak boleh tambah lah maksudnya ni. Saya kena tolak lah. Kalau tolak, saya lebih suka ambil second equation minus first equation. Jadi 10 minus 8, kita akan dapat 2. 3C minus 2C, dapat C je. Okay, D habis. Jadi jawapan dia adalah C equal to 2. Okay. Jadi kalau C equal to 2, senanglah nak cari D. Saya substitutekan sini 2, 6, jadi 4. Okay, betul tak jawapan dia, Tan? Betul Okay, terima kasih. Okay, jadi itulah untuk chapter ni. Okay, kemudian kalau saya tengok jadual kita, sorry. Mana saya punya jadual? Itu belum complete apa ini? Sekejap, saya pun sekejap. InsyaAllah dah ada waktu. Okay, kalau saya tengok jadual kita, hari Isnin pukul 10 kita ada kuliah. Tapi untuk kuliah tu, sebenarnya saya nak awak buat soalan latihan, buat revision untuk awak punya UPS. Okay, jadi pukul 10 ni saya nak awak kerja dalam GC. Saya akan sediakan dalam GC. Sebab UPS awak yang betul hari Selasa kan. Jadi hari Isnin tu boleh buat preparation lah. Okay. Kemudian untuk kelas F3, yang ini saya plan kita akan bincangkan soalan berdasarkan kita punya test yang kita buat pukul 10. Okay, tutorial yang lain tu pun kita akan bincangkan soalan tutorial yang awak dah buat pukul 10 tu. Tapi yang ini kita akan buat face to face. F3, T4, H2, T1 kita akan buat face to face. Yang ni semua kita akan bincangkan soalan yang awak dah buat sebelumnya lah yang ni. Boleh faham maksud saya ni? Boleh ke? Okay. Boleh. Okay, jadi tak ada masalah. Jadi saya stop sampai sini untuk hari ini. Okay, sila buat soalan tutorial. Ya. Tak perlu record. Okay, tapi sepatutnya buat discussion lah kan. Bukan ketua je buat discussion. Kemudian boleh masukkan dalam saya dah bagi link konsultasi kan. Masukkan dalam
kumba. Ya, betul. Okay, masuk dalam kumba. Tapi ketua je yang masukkan Okay, awak sepatutnya masukkan at least 3 perjumpaan lah. Okay, macam biasa, first kita akan bagikan kerja ke. Kedua, kita akan bincangkan lah. Ketiga, kita akan kita bagi kerja atau membagikan tugas. Kemudian kita bincangkan soalan. Okay, last kali kita akan tulis jawapan lah. Okay, jawapan akhir. Okay, sepatutnya ada 3 perjumpaan lah. Okay, ya. Jadi saya rasa itu saja untuk hari ini. Apa-apa soalan boleh tanya dekat Telegram nanti Okay, itu saja. Terima kasih. Thank you, madam. Okay, sama. Alright. Thank you, madam. Madam. Thank you, madam. Okay.